Cuma sekarang ni, kadang-kadang sekarang ni dia kena banyak, kena datangkan fahaman-fahaman salah ni, apa alasan dia. Kena mari juga. Sebab kalau kita bercakap dengan anak cucu kita, marilah alasan dia lah. Hak ni lah, hak duk dengar ni alasan gini jadi karuk ni. Jangan alasan gini. Pada ni, mana kita tahu. Mana orang yang tak betul pegangan alasan dia gitu kita tahu. Jadi senanglah kita perjelaskan. Macam saya sebut tadi lah, saya tengah je saya tak tahu kenapa jadi orang pegang pekajak bukan kodok koda. Lepas dengar daripada yang berpegang dahulu, sekarang bertaubat lah. Dia pegang dulu, alasan dia begini. Mana otak kita pun boleh makan pada ni. Boleh makan. Logik pada ni. Mana kena tahu juga perkara-perkara yang boleh akan meragukan kita pula nanti. Jadi dia godaan waswah ni sentiasa mari. Bertambah kuat belajar, bertambahlah kuat gangguan waswah ni. Mari duk ragu di hati kita, begitulah, beginilah. Dia mari belaka. Bab akidah, bab amal ibadah sama je. Bertambah kuat belajar, bertambah kuatlah gangguan dalam bab akidah, dalam bab amal ibadah. Dulu semayang, dok gitu. Dulu ambil wuduk, dok lah berat gitu. Sekarang ni jadi pesen pelik dah ni. Ambil wuduk jadi lama dah ni. Anak cucu pun pelik dah. Mana tu lama kena dok pun. Sejak belajar ni. Tahu. Dah tahu. Dah dia mari dah. Teringatlah masa dulu basuh muka pun tak cukup. Kawasan muka dia basuh. Kawasan muka cukup. Bulu muka tak cukup dia basuh. Mikir Allah dulu dia kata, saibeng tak basuh. Tak apalah tu dimaafkan. Dia rasa macam tak kena. Tak kenalah dulu tu. Ini saibeng puan. Kemudian tu dia jadi saibeng tu. Ini cerita betul ni. Dia keluar saibeng tu. Di saibeng tu berapa minit dia basuh? Itu pelik sungguh lah. Dia nak kodok berkali. Dia ni waktu ambil saibeng dia. Waktu keluar ni. Keluar, dia basuh tu berapa minit tahu dia kata dia basuh sebelah-sebelah. Buat apa? Allah dulu tak basuh ni. Dia basuh. Dia nak qada. Bukan nak qada, dia jadi macam Allah dulu mu duduk sini ni, mu duduk muka ni, buat apa aku tak sedar mu bulu muka ni. Ada ni. Kata cukup lah senang. Susah jadi. Dia ni. Syaitan duduk waswas di hati dia. Dah. Dia cerita sungguh lah. Dia kata belam beleber. Dia kata beleber orang nak bunyi. Dia kata orang nak orang bunyi lagi pelik. Bila ayah pulak orang tua tu. Siapa benda? Dia kata mu ni duduk muka ni. Mu duduk muka ni pada ni. Ni saibeng pada. Kena saibeng. Ni. Mana ni? Ni mana? Muka ke kepala? Muka. Lepas tu? Tak asuh. Tidur dia bilang mu ni duduk muka faham tak mu duduk muka yang tak basuh buat apa dia mari nak ngucar mari nak ganggu. Jadi dia kata pelik jadinya. Tu gangguan. Bila bertambah ilmu tambah amal ni syaitan lah si dia tu. Dulu kita bertaubat dengan Allah. Alhamdulillah di antara kesalahan pekah yang dimaafkan kerana kita jahil. Kalau tidak kena qada semayang mula dia bangun balik. Ada gapalah jawapan dia. Mujurlah dimaafkan. Tapi mana apa? Mana dia ngamuk lah seolah-olahnya tak reti sungguhlah. Bulu muka tak kena. Dia kata cukup makcik cukup dah. Kita tua dah tak apa dah pun. Cukup je lah. Mereka duduk balah tu pada lama bila air apa. Pelik dia nak cucu pula Dia mari pada ni. Siapa hati nak semayang, dia mari buat niat semayang. Dulu mudah je niat. Sekarang ni jadi dia mari. Dia jadi payah ni. Nak ngacau ni. Ada gitulah. Ujian. Belajar, beramal, ujian dia kau berat. Jadi kena tahu jugalah alasan-alasan pelik-pelik akidah salah tu. Mana dia boleh mari di fikiran kita. Dia mari gangguan di hati kita. Itu ujian daripada Allah. Tapi kalau bab perkara jahat ni, macam saya bilang tadi lah.
Allah dak reti sungguhlah bulu muka. Allah dak reti sungguh perkara jahat ni rukun iman yang keenam. Jelas baik jahat. Siapa ke dak reti? Dia. Oh dak reti mana? Baik tiap usaha je. Tu kena bicara suku tu. Kalau bab perkara jahat, dak dah. Cuma yang kita nak peringat pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang tak baik datang dari hamba sendiri. Nak peringat tu. Takut kita belajar akidah sampai masa cerita bab perkara jahat, qada haram hukumnya. Kita menyandarkan perkara jahat pada qada dan qadar, hukumnya haram. Ada ni. Atau kena jagalah pula. Ini cerita bab pegangan. Kemudian hak minggu lepasnya, hak ni sebagai tambahan lah. Bukan minggu lepas, minggu dahulu. Minggu lepas ganti dengan Tuan Guru Baba Ismail Sepanjang. Mari dah. Opang nampak penuh. Opang pakai depan. Mana nampak penuh dalam. Penuh. Mana opang ramai. Lepas tu kata, dia opang tak banyak. Kata, opang lah awak peluah. Kata, sebab biasa opang awak ramai. Cuma mungkin orang perempuan ni, dia TV dia duduk situ tau. Jadi kalau mari pakai depan pun, dah nampak TV ni. Dah nampak? Mana nampak tu juga. Patut saya tengok masa tu, nampak pakai depan. Nampak ramai duduk tengah tu. Kata, apa ramai duduk tengah? Orang baru perasan. Dia tengok ke TV tu. Dah kata ingat ke TV ni ada kan? Tak apa. Dia molek TV tu bubuh kat tiang tu. Baru tu dah. Bukan dia masa minggu lepas tu memang ke depan tabir dia. Tapi nampak orang kalau mari depan tengok dinding lah tau. Tengok dinding gitu je lah. Tak nampak orang. Sebab dia speak opang. Kata opang dia kena buat luah. Sebab macam opang ramai. Kan pagi-pagi ke 9 ni kan. Opang ni orang suri rumah gitulah. Jadi minggu dulu saya bicara berkaitan dengan ayat Al-Quran. Dari segi adab percakapan. Hak suratul kahfi tu lah. Hak minggu terdahulu tu. Hak kisah Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS tu lah. Hak Nabi Khidir kata, fa'aradtu an a'ibaha. Ayat kemudian, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu an a'ibaha. Ayat kemudian, fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'aradtu, maka aku kehendak. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Kan beza tu kan. Fa'aradtu, maka kehendak oleh aku Nabi Khidir. Fa'arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Jadi ada kehendak aku, ada kehendak Allah. Nampak tak cerita tu? Fa'aradtu ni apa? Fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah mendaki oleh aku bahawa aku nak merosakkan safinah perahu. Aku kehendak aku tu rosak perahu tu. Ada hikmah dia. Tapi kehendak aku. Sebab apa dia kata, Nabi Khidir kata aku merosakkan perahu ni, zahirnya benda tak molek lah. Tumpang perahu orang. Lepas tu buat penuh perahu orang pula dah. Pada ni. Mana perbuatan tu zahirnya tak molek. Maka Nabi Khidir kata, fa'aradtu, maka telah mendaki oleh aku akan bahawasanya aku merosakkan safinah perahu. Adapun menegakkan dinding yang runtuh tanpa diminta upah tu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa bahawa sampai keduanya akan cukup umur dan dapat mengeluarkan harta yang tersimpan tu. Wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik tu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Jadi Nabi Khidir tegakkan dinding ni kehendak Tuhan engkau ya Musa. Biar anak yatim ni, dua anak yatim daripada ibu bapa yang soleh ni
yang bapak disoleh dua anak yatim ni, dia besar, dia akan boleh mengeluarkan harta yang tersimpan tu. Jadi menegakkan dinding yang runtuh, zahirnya kerja molek, kerja sukarela lah orang panggil. Upah dok apa dok. Di tempat tu fa'abau an yudayifuhuma. Puak Inzaqiyah tu, puak Inzaqiyah di tempat tu, dia tak mau jamu tetamu Nabi Musa, Nabi Khidir alaihi wassalam. Fa'abau an yudayifuhuma. Enggan puak ni, puak Inzaqiyah. Puak ni malu pas sekarang ni. Puak dia ni ada lah puak ni. Puak kedekut tetamu siapa dak jamu. Ha ni. Fa'abau an yudayifuhuma. Dia tak apa tamu jamu benar. Tiba-tiba dia tengok dinding runtuh. Wak rajing pula. Dah kita tegakkan dinding. Nabi Musa tanyalah. Maka dia Nabi Khidir jawab. Dia tegak dinding runtuh tu. Kehendak Tuhan engkau ya Musa. Oh jadi tegak dinding runtuh kehendak Allah. Rosokkan perahu kehendak aku. Itu panggil adab. Itu panggil adab. Hakikinya rosokkan perahu, bunuh anak yang kecil itu pun kena Allah Ta'ala belaka. Bukan hanya tegakkan dinding runtuh sahaja kena Allah Ta'ala, tapi apa? Adab. Itu contoh ayat beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ayat laginya surah Syu'ara ayat yang 78 sampai ke ayat ke 80. Itu boleh kita sebagai panduan kita lah. Kita mengaji qada fardu ain, dak erti ayat Quran pun tak apa. Kita mengaji qada fardu ain, kita faham, kita pegang perkara jahat qada. Jahat tu apa dia? Kita faham kufur dan maksiat. Qada tu apa dia? Kehendak iradah Allah. Qada perbuatan Allah yang bismillah qudrah, faham molek. Pegangan adab percakapan yang baik daripada Allah, yang buruk, yang tak baik, kelemahan diri sendiri. Faham maksud apa dah? Tu fardu ain. Mana ayatnya? Ayat kita tak pandai tak apa. Tapi kalau macam suratul kahfi tadi tu, dak hafal pun kita tahu ayat. Tak apa, tapi lacur. Lacur lah maknanya, walaupun tak hafal. Kadang-kadang kalau baca tengok di Quran, kadang-kadang tak tengok Quran boleh. Tapi kalau tak ada Quran semua tak boleh baca. Bukan hafal pun tapi tahu. Jadi hak macam ayat tadi, faradtu an aibaha. Memang kita ingat dalam surah Kahfi ni. Farada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Kita tahu ni surah Kahfi. Jadi tanya-tanya kita baca macam malam Jumaat ni kan. Ni farada rabbuka an yablugha ashuddahuma ni fa'aradtu an aibaha. Tahu ti langsung itu bahasa Arab dah. Biarlah reti sikit. Reti sikit tak apa dah. Tapi kalau kita tak reti Al-Quran pun tak apa. Ini sebagai nak kemah kita je. Jadi dalam surah Syu'ara ayat 78 sampai ke ayat ke-80. Ayat ke-81. Dia menghikayatkan perkataan Nabi Ibrahim AS. Alladhi khalaqani fahuwa yahdin. Allah Ta'ala yang menjadikan akan daku, kata Nabi Ibrahim AS, fahuwa yahdin, dan ia Allah lah yang beri hidayah petunjuk akan daku. Walladhi huwa yut'imuni wa yashkin, dan Allah Ta'ala yang ia memberi makan akan daku dan memberi minum akan daku. Ni Allah hidayah akan daku, Allah yang beri makan akan daku, Allah yang minum akan daku. Wa iza maridtu fa huwa yashfin, dan bila sakit oleh aku maka ia Allah yang menyembuhkan akan daku. Walladhi yumituni summa yuhyin, dan Allah yang matikan akan daku, kemudian Allah Ta'ala menghidupkan akan daku. Allah menjadikan akan daku, Allah hidayah akan daku, Allah yang makan akan daku, Allah yang minum akan daku, Allah yang matikan akan daku, Allah yang menghidupkan akan daku kembali pada hari akhirah. Tiba-tiba wa iza maridtu, bila sakit oleh aku. Aku sakit, Allah yang menjadikan aku sakit lah. Dah bila aku sakit, kau nak jadi sama, kena kata gini, wa iza amradani,
fahuwa yahdin. Dan apabila telah menjadikan akan aku sakit oleh Allah, maka ya Allah yang menyembuhkan akan sakit aku. Baru betul dengan hakiki. Apabila Allah menjadikan aku sakit, maka ya Allah lah yang menyembuh akan sakit aku. Tapi sakit dah, bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Tapi Nabi Ibrahim kata, wa iza maritu, dia sakit oleh aku. Dah sakit oleh aku, siapa buat? Bukan Allah. Allah menjadikan aku, Allah. Allah hidayahkan aku, Allah. Allah yang makan, Allah. Allah yang minum, Allah. Menyembuh, Allah. Sakit aku, bukan Allah yang menjadikan aku sakit. Atau mungkin adab. Ada ni. Kalau sama ya, wa iza amradani fa huwa yahdin, maka apabila menjadikan sakit oleh Allah akan aku, maka ia Allah lah yang menyembuhkan akan sakit aku. Ada. Nabi Ibrahim tak kata Allah yang menjadikan aku sakit. Nabi kata bila sakit oleh aku, maka ya Allah lah yang menyembuhkan akan sakit aku. Jadi sakit yang mananya? Bukan Allah yang buat. Allah buat sakit tu. Tapi Nabi Ibrahim tak sandar ke Tuhan. Bila telah sakit oleh aku sakit. Dah sakit sendiri ke? Bukan Allah yang buat kan? Qadar perbuatan Allah. Tak sandar sakit tu kepada Allah. Menjadi Allah. Widayat Allah. We makan Allah. We minum Allah. We jadi sembuh Allah. Mematikan Allah. Menghidupkan kembali akan aku Allah. Tapi sakit. Kalau sama kau, bila telah menjadikan oleh Allah akan aku sakit, patutnya kita bawa jadi sama. Allah belaka kan? Menjadikan buat Allah kan? Menjadi sakit bukan Allah. Allah juga. Tapi beradab. Tak sebut Allah yang menjadikan aku sakit. Hanya sebut fahuwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan akan sakit aku. Sembuh Allah. Sakit aku. Walau hakikinya Allah yang menjadikan aku sakit. Itu hakiki. Mana ni? Mana dia panggil? Beradab. Waktu kita bab sakit ni, kita kena sandar diri kita sendiri. Sebab apa? Kita tak jaga makan minum kita. Apa ada ni? Hakikat Tuhan belaka. Tapi zahirnya, kerana kita yang, mana apa? Macam kita sendirilah. Tak boleh. Mai tak boleh. Mai dia bisa. Marah dia. Sebab apa? Hak tu dia suka. Lepas-lepas ada duit tua-tua ni, dia kata bisa pula dah. Dulu nak makan duit tak ada. Tanggung ke anak-anak. Lepas, anak lepas belaka dah. Duit jadi banyak. Anak kata, bisa pula dah. Bisa pula dah. Tak bagi kita makan. Tapi bila nak makan? Jangan orang ni. Kita nak mati dah. Dia kata dia nak mati dah. Tak bagi makan pula. Lepas tu mati dah makan lah dia. Gitu pula. Kata bila dia makan, cepat sikit mati. Dah gitulah. Dan sekarang ni, dia sakit. Nak mati. Dia nak makan hak dia suka tu. Dah orang tak boleh dengan penyakit dia. Anak dia pun sekat. Kita nak mati dah ni tak boleh makan. Biarlah kita makan dulu sebelum kita mati. Malik juga tak makan lebih cepat mati. Ada ni. Bisa. Jadi mana apa ni? Penyakit mari daripada kita yang tak jaga diri kita sendiri. Sakit tu kita lah. Macam mana sakit sekarang ni? Makan sedap. Dah makan pantang ke tak? Memang kita makan pantang. Dah pantang jumpa. Ada kat ini. Pantang jumpa. Tak sungguh. Nafsu. Sakit gauk. Sakit gauk ni, sakit dia. Orang lelaki pun boleh menangis. Sakit tu tanya orang perempuan tu. Orang perempuan dia sakit beranak. Mana sakit gauk dengan sakit beranak? Dia sungguh ni. Kau perempuan tak ada sakit gauk? Tak bungkuh. Saya tak biasa jumpa perempuan sakit gauk. Orang lelaki je. Ada perempuan sakit gauk. Tapi tak ramai. Tak orang lelaki sakit gauk kan? Cuba tanya dia. Sakit beranak itu dengan sakit gauk, mana sakit? Sakit gauk ni dia kata macam pisai iris daging. Betul? Mana kalau kena apa-apa di tempat sakit dia tu, macam pisai iris dia kata. Sakit sangat-sangat. Kena kain pun sakit.
Dia kata macam pisah tu irih daging dia. Allah, setara mana sakit. Sakit sungguh-sungguh lah. Sakit. Tengoklah orang akak makanan. Ni tak boleh belaka ni. Saya tak boleh ni. Minta maaf, saya nak balik lah. Ni kawan-kawan belaka ni. Nak balik lah. Sebab apa naik akak makanan memang dia tak boleh makan. Bersalang lah nak balik dah. Sebab apa tak mau makan. Nak balik. Ingat ke balik ya? Dia tengok, dia berhenti kat lain pula, dia bersembang. Ada sekat sembang pula. Hamba tengok, akak makan dah. Dah, kata kena pula. Lepas tu banyak pula dia ambil. Saya kira tadi kata sakit. Pela-pela sakit dia kata. Makan sikit sakit juga. Lepas tu makan banyak dia kata. Lepas tu, gebah mana ni kata dia. Dah tidur. Ada ni. Dia mengaku sakit itu dia. Nafsu benda ni. Hak nak balik. Berhenti orang panggil cakap. Tiba-tiba ada tempat ambil. Lepas tu ambil banyak pula. Dia kata sikit sakit. Banyak sakit. Ambil banyak. Dia sungguh ni. Sakit lama berapa hari? 3-4 hari tangan dia tu. Seminggu dia kata ni. Lepas tu apa kata dia? Redha apa kata? Menyakiti diri sendiri. Jadi hak gini tak boleh nak sandar ke Tuhan. Sekarang macam mana? Allah lah. Makan tak pantang. Penyakit ada macam-macam. Tak sandar ke Tuhan. Macam mana sekarang? Tuhan jadikan aku sakit. Tak beradab gitu. Lepas tu Nabi Ibrahim sebut, wa iza maritu, bila sakit oleh aku, fahuwa yashfin, maka Allah yang menyebut akan sakit aku. Tapi sakit Nabi Ibrahim tidak sandar kepada Allah. Aku sakit. Menjadi oleh Allah, hidayah oleh Allah. We makan oleh Allah, we minum oleh Allah, beri sembuh oleh Allah, memati dan menghidup kembali oleh Allah. Tapi sakit aku. Itu contoh ayat beradab perkara yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai tambahan lah. Kalau kita boleh ingat ayat tadi surah Syu'ara ayat 78 sampai ayat 81. Itu kita boleh tengoklah dalam tu. Tapi yang mudahnya Kahfi tadilah. Kahfi tadi mudah. Ingat tu. Fa'aradtu an a'ibaha. Maka telah mendaki oleh aku, kata Nabi Khidir AS, aku nak merosakkan safinah perahu. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Menegakkan diri runtuh. Kehendak Allah Ta'ala. Merosakkan baru kehendak aku. Itu mudah. Sebab tu memang Kahfi ni orang duk baca semua. Itu dalil beradab. Yang baik disandarkan pada Allah, yang tak baik tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan datang masih lagilah bicara hak berkaitan dengan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Sibyan muka surat 19. Surat 19 baris yang kedua daripada atas. Surat 19 baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kedua daripada 8 syarat untuk sah rukun sujud. Menghantar ni meletak akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. Menghantar mana meletak 7 anggotanya kepada tempat sujud. Ini syarat sujud yang kedua daripada 8 syarat sujud. Satu rukun dia ada syarat. Belajar molek syarat tu bukan hanya bilang rukun 13.
Syarat atau syarat bagi tiap-tiap rukun. Lepas tu biasa tu guru dia ceramah lah. Kita kena belajar syarat bab taharah. Kita kena belajar rukun serta syarat bagi rukun. Kita biasa dengarnya belajar bab syarat sembahyang, taharah, bersuci. Lepas tu rukun sembahyang. Ada rukun dan syarat bagi tiap-tiap satu rukun. Dan syarat untuk saf berjamaah. Tu pula.